Kisah seorang Sami perempuan yang jatuh cinta pada seorang usahawan muda dengan pengakhiran yang membuatkan semua terdiam. Bunyi loceng kuil bergema panjang di pagi yang dingin. Getarannya melalui dahan-dahan pokok tua yang bergoyang perlahan ditiup angin. Kuil purba itu terletak tersorok di lereng bukit, jauh dari kesibukan kota, laksana sebuah dunia lain, di mana masa seakan berjalan perlahan dan jiwa manusia menjadi tenang. Di sanalah Aisyah, Sami perempuan termuda di kuil itu, mengenakan jubah perang sederhana, wajahnya ayu, matanya jernih, tetapi memancarkan kesedihan yang mendalam. Baru berusia 23 tahun, dia telah meninggalkan kehidupan duniawi, menutup tirai usia mudanya yang gemilang untuk mencari ketenangan selepas tragedi keluarga. Pada hari itu, kuil mengadakan majelis kutipan derma untuk membaik pulih Dewan Utama. Para penderma datang berpusu-pusu, masing-masing dengan niat yang tulus. Di tengah-tengah lautan manusia itu, pandangan Aisyah tiba-tiba tertumpu pada seraut wajah asing yang serta-merta menarik perhatiannya. Susuk tubuh yang tinggi, langkah yang tenang, pandangan mata yang damai, tetapi menyembunyikan 1000 duka. Itulah Imran, seorang usahawan muda yang segak berkemeja putih, di tangannya memegang sampul derma. Ketika Aisyah menunduk untuk menerima sumbangan itu, pandangan mata mereka bertaut seketika. Momen itu singkat, tetapi cukup untuk membuatkan jantungnya berdebar dengan irama yang aneh. Imran tersenyum lembut, senyuman yang begitu tulus dan hangat, seolah-olah di dalam keramaian itu hanya Aisyah yang dilihatnya. Aisyah terkejut, dia sadar dirinya seorang ahli agama, tidak sepatutnya membiarkan hatinya goyah. Tetapi ketika Imran berpaling untuk pergi, sebahagian jiwa yang tersembunyi di dalam dirinya, yang disangka telah lama lena, kini mula terjaga. Dia tidak menyangka pertemuan singkat itu akan menjadi permulaan sebuah kisah yang pengakhirannya akan membuatkan sesiapa saja yang mendengarnya terdiam. Selepas majelis kutipan derma itu, Aisyah menyangka segalanya akan berlalu seperti angin lalu. Dia memujuk dirinya, penderma datang ke kuil setiap hari, bukan semua orang akan meninggalkan kesan di hatinya. Tetapi beberapa hari kemudian, ketika sedang menyapu daun-daun kering di halaman kuil, dia melihat Imran melangkah masuk sekali lagi. Kali ini, dia tidak memakai kemeja putih, tetapi jaket nipis berwarna biru muda. Tangannya menjinjing sebuah beg berisi buah-buahan. Imran berjumpa dengan ketua Sami perempuan, Puan Suraya, menunduk hormat dan menghulurkan sedikit buah tangan sambil matanya sempat mengerling ke arah Aisyah dengan senyuman lembut yang sama seperti tempo hari. "Halo," sapanya, suaranya garau tetapi mesra. Aisyah mengangguk membalas sapaan itu, lalu cepat-cepat berpaling, cuba menyembunyikan rasa kekoknya. Di dapur kuil, ketika dia sedang mencuci sayur untuk menyediakan makan tengah hari bagi para Sami dan penganut yang berkhidmat, Imran masuk untuk membantu. Dia cakap memotong sayur, mencuci pinggan, melakukan semua kerja tanpa rasa segan. Aisyah secara tidak sengaja memperhatikan tangan Imran yang mempunyai kesan calar dan kasar, tidak seperti tangan seorang usahawan yang hanya biasa dengan kertas kerja, dan itu membuatnya berasa lebih dekat. "Awak kerap datang ke kuil?" Akhirnya Aisyah bersuara, nadanya perlahan seakan takut memecah kesunyian. Imran tersenyum. "Sejak kecil, setiap kali saya penat, saya akan datang ke kuil. Baru-baru ini, saya perlukan tempat untuk menenangkan jiwa." Aisyah tidak bertanya sebabnya, tetapi di mata lelaki itu, dia dapat melihat luka yang belum sembuh. Tengah hari itu, ketika semua orang menikmati hidangan vegetarian, Imran duduk di meja panjang bersama penganut lain. Di tengah-tengah perbualan yang rancak, matanya sekali-sekala masih mencari Aisyah.
Dia menyadari kehadiran Imran membuatkan suasana menjadi hangat luar biasa. Menjelang malam, selepas sesi bacaan mantra berakhir, Aisyah duduk sendirian di anjung. Angin malam terasa sejuk. Tiba-tiba, ucapan selamat malam kedengaran dari belakangnya. Imran sudah berdiri di situ, tersenyum sebelum meninggalkan kuil. Aisyah merapatkan kedua telapak tangannya, tetapi di dalam hatinya, riak-riak kecil mula merebak. Sejak hari itu, Imran semakin kerap muncul di kuil. Kadang-kadang dia datang pada awal pagi, membawa beberapa beg simen atau cat untuk menyokong kerja-kerja pembaikan. Kadang-kadang dia singgah pada lewat petang, diam-diam menyapu halaman atau menyiram pokok bersama penganut lain. Aisyah sentiasa menjaga jarak, tetapi hatinya mencatat setiap perubahan kecil. Susuk tubuh Imran yang membongkok mengikat semula guni yang koyak, gelak tawanya yang garau ketika berbual dengan sami-sami muda, atau pandangan matanya yang kadang-kadang menatap Aisyah dengan dalam dan sedih. Suatu hari, ketika sedang membantu Puan Suraya menyusun semula ruang sembahyang, Aisyah terdengar bunyi tapak kaki berhenti betul-betul di pintu. Imran berdiri di situ, memegang sebuah teko berisi teh halia panas. "Saya lihat cuaca sejuk, jemputlah minum sedikit untuk hangatkan badan," katanya, dengan suara yang sangat lembut. Puan Suraya mengambilnya sambil tersenyum. "Terima kasih, nak. Duduklah di sini, berbual dengan Aisyah sekejap." Imran duduk di kerusi kayu, kedua-dua tangannya dirapatkan seolah-olah sedang berfikir. Selepas beberapa menit berdiam diri, dia akhirnya bersuara. 2 tahun lalu, saya hampir berkawin, tetapi tunang saya meninggalkan saya betul-betul sebelum majelis, memilih lelaki yang lebih kaya. Ketika itu, saya pikir saya tidak akan percaya pada cinta lagi. Tetapi kemudian saya sadar masih ada orang yang hidup untuk ketenangan tanpa kepentingan diri, seperti di sini. Aisyah tidak bertanya lebih lanjut, hanya mendengar dengan teliti. Di dalam hatinya, image Imran perlahan-lahan berubah. Bukan lagi sekadar seorang usahawan yang kacak, tetapi seorang lelaki yang pernah melalui kehilangan. Dia merasakan simpati lebih daripada debaran. Petang itu, hujan turun secara tiba-tiba. Imran tinggal lebih lama, membantu sekumpulan penganut menutup bahan binaan dengan kanvas. Apabila hujan reda, dia memakai baju hujannya untuk pulang, tetapi sebelum melangkah keluar dari pintu gerbang kuil, dia berpaling, matanya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Aisyah menundukkan kepala, merapatkan kedua telapak tangannya. Hujan berhenti, halaman kuil basah berkilauan, bayan Imran semakin menjauh. Tetapi di dalam hati Aisyah, sesuatu baru sahaja mula berputik. Hari-hari terakhir tahun itu, kuil menjadi lebih sibuk. Orang ramai membawa bunga, tanglong, dan barangan lain untuk persiapan Tahun Baru Cina. Aisyah juga hampir tiada masa untuk berehat. Pagi menyapu daun, tengah hari memasak, petang pula menghias meja pemujaan. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, masih ada saat-saat sunyi yang membuatkan hatinya sayu. Itulah setiap kali Imran muncul. Hari itu cuaca sejuk, kabus menyelimuti lereng bukit. Imran membawa beberapa tin cat dan beras yang baik katanya, untuk sumbangan hari raya kuil. Dia menyingsing lengan bajunya, membantu kumpulan pekerja mengecat semula dinding yang sudah usang. Warna cat baru bersinar di bawah cahaya senja, tetapi yang lebih jelas dilihat Aisyah ialah tangan Imran yang comot dan peluh yang mengalir di dahinya. Semasa waktu rehat, Imran menghulurkan segelas air suam kepadanya. "Minumlah, jangan segan," katanya. Aisyah mengambilnya, mengangguk perlahan tanda terima kasih. Mereka duduk di anjung, tidak banyak bercakap, hanya memandang kelopak bunga kertas di halaman kuil yang bergoyang ditiup angin.
Tenang betul di sini, kata Imran perlahan, matanya memandang jauh. Setiap kali datang, saya rasa kurang kosong. Aisyah diam. Dia faham perasaan itu, perasaan mencari tempat untuk berlabuh di tengah-tengah badai kehidupan. Tetapi sebagai seorang sami perempuan, dia juga tahu sempadan rapuh antara simpati dan debaran. Keesokan harinya, Imran datang lagi membawa beberapa utas tanglung. Dia bersama Aisyah menggantung setiap satu di beranda kuil. Ketika dia memanjat tangga, angin bertiup kencang. Tanglung di tangannya hampir terjatuh. Secara refleks, Aisyah menghulurkan tangan untuk menyambut, dan tangannya menyentuh lembut tangan Imran. Ia hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuatkan kedua-duanya kekok. Malam itu, selepas sesi bacaan mantra, Aisyah duduk di dalam biliknya memandang cahaya lampu kuning yang menembusi tingkap. Dia menasihati dirinya untuk bertenang, untuk menjaga jarak, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu seutas tali gaib telah terjalin antara dia dan lelaki itu. Dan tali itu, walaupun tidak kelihatan, semakin hari semakin tegang, sukar untuk dilepaskan. Pada hari itu, kuil menganjurkan program pengagihan bubur amal untuk golongan miskin. Aisyah sibuk sejak awal pagi, memasak periuk besar bubur, menyediakan roti dan air mineral. Imran muncul tepat pada masanya ketika mereka kekurangan tenaga kerja. Dia tidak segan menyingsing lengan bajunya dengan cekap mencedok bubur dan memberikannya kepada setiap orang tua dan kanak-kanak. Bukan sahaja penganut di kuil, malah mereka yang datang menerima bubur turut memberi perhatian kepadanya. Seorang lelaki muda berpakaian kemas, tetapi menunduk dengan begitu semula jadi ketika menyerahkan makanan. Aisyah berkali-kali mengerling ke arahnya, melihat senyumannya yang tulus, matanya yang penuh dengan kebaikan. Tetapi di antara pandangan yang mesra, ada juga beberapa pandangan yang berbeza, penuh rasa ingin tahu dan curiga. Antaranya ialah Makcik Kiah, seorang penganut lama di kuil yang suka menjaga tepi kain orang. Apabila melihat Imran dan Aisyah bersama-sama menyusun semula meja dan kerusi, Makcik Kiah datang dengan senyuman sinis. Kacak betul budak lelaki ni ya, tentu Aisyah suka dia. Aisyah hanya tersenyum nipis, mengelak untuk menjawab. Tetapi kata-kata itu, walaupun ringan, membuatkan hatinya resah. Dia paham bahwa di kuil, setiap perbuatan dan pandangan mudah menjadi bahan bualan. Petang itu, selepas selesai mengemas, Imran pulang. Sebaik sahaja dia melangkah keluar dari pintu gerbang, Makcik Kiah berkata lagi kepada sekumpulan orang, "Usahawan berjaya, tapi rajin betul datang kuil, entah apa hajatnya." Kata-kata itu perlahan, tetapi cukup untuk sampai ke telinga Aisyah. Malam itu, di dalam biliknya, Aisyah duduk lama di hadapan pelita minyak. Dia teringat setiap detik bersama Imran, dari pandangan pertama hingga perbualan singkat mereka. Dia tahu dia perlu menjaga jarak lebih jauh, tetapi tidak tahu bagaimana caranya apabila lelaki itu terus melangkah ke dalam hidupnya selembut hembusan nafas. Di halaman kuil, angin meniup dahan-dahan bunga, membawa bunyi daun bergeseran seolah-olah mengingatkannya bahwa badai yang lebih besar akan datang. Pagi itu, hujan renyai-renyai, halaman kuil lebih lengang daripada biasa. Aisyah sedang menyapu daun apabila dia melihat Imran melangkah masuk, memegang payung besar, jaketnya masih basah oleh titisan hujan. "Cuaca macam ni pun awak masih menyapu?" tanyanya, suaranya sedikit menegur. "Banyak daun gugur, kalau dibiarkan nanti licin, bahaya untuk orang tua," jawab Aisyah, suaranya mendatar, coba menjaga jarak. Imran tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengambil sebatang penyapu lain dan turut menyapu bersamanya. Mereka bekerja dalam diam, hanya kedengaran bunyi hujan dan desiran daun.
Apabila selesai, Imran membuka beh yang dibawanya, mengeluarkan sebuah bekas berisi nasi vegetarian yang masih berasap. "Saya masak pagi tadi, makanlah, nanti perut masuk angin." Aisyah terhenti seketika. Dia jarang menerima hadiah pribadi daripada sesiapa, apatah lagi daripada seorang lelaki. Tetapi pandangan mata Imran begitu sabar, tanpa sebarang paksaan. Akhirnya, dia mengangguk perlahan, menerima bekas makanan itu. Semasa duduk di bawah beranda kuil, Imran memberitahu bahwa syarikatnya akan menganjurkan lawatan amal ke kawasan pedalaman dan ingin menjemput para sami perempuan untuk turut serta memberikan hadiah kepada kanak-kanak miskin. "Kalau boleh, awak ikutlah sekali." "Saya rasa awak boleh membawa kegembiraan kepada mereka," katanya. Jemputan itu mengejutkan Aisyah. Sejak menjadi sami, dia jarang keluar dari kuil untuk tempoh yang lama, kecuali untuk urusan keagamaan. Tetapi pandangan mata Imran yang tulus dan hangat membuatkan dia sukar untuk menolak serta-merta. "Biar saya minta izin ketua sami dulu," jawabnya perlahan. Pada saat itu, kedua-duanya terdiam hanya mendengar bunyi hujan renyai di atas bumbung genting. Di dalam hati Aisyah, perasaan hangat dan risau bercampur baur. Hangat karena perhatian yang diberikan Imran. Risau karena dia tahu setiap kali dia menerima untuk melangkah lebih dekat, setiap kali itu jugalah lebih sukar untuk melepaskan diri dari ikatan ini. Di halaman, lopak-lopak air memantulkan langit kelabu, seperti cermin yang membiaskan bayangan dua insan yang duduk lebih rapat berbanding sebelumnya. Ketua Sami Suraya bersetuju untuk membenarkan Aisyah menyertai lawatan amal itu dengan syarat dia menjaga adab dan tidak menimbulkan salah faham orang luar. Aisyah mendengar dan mengangguk. Hatinya tenang bercampur debar. Pada hari perjalanan, cuaca sejuk tetapi cerah. Rombongan kereta syarikat Imran berbaris panjang di hadapan pintu gerbang kuil, syarat dengan hadiah, pakaian sejuk, selimut, buku, dan gula-gula. Imran sendiri yang membuka pintu kereta untuk Aisyah, senyumannya lebih cerah daripada mentari pagi. Dalam perjalanan, Imran bercerita tentang pengalamannya melakukan kerja amal di pedalaman. Suaranya bersemangat, tetapi juga sayu apabila menyebut tentang kanak-kanak yang kekurangan makanan dan pakaian. Aisyah mendengar, sesekali tersenyum, sesekali hatinya tersentuh dengan keprihatinan Imran terhadap orang yang tidak dikenalinya. Apabila tiba di destinasi, sebuah perkampungan terpencil muncul di tengah-tengah hutan belantara. Kanak-kanak berlari keluar bersorak apabila melihat rombongan kereta. Aisyah bersama yang lain mengagihkan hadiah, mengajar kanak-kanak menyanyi beberapa lagu, dan kemudian membantu memasak makan tengah hari. Imran sentiasa berada berdekatan, diam-diam membantunya membawa barang atau memayunginya apabila dia berdiri di bawah terik matahari. Petang itu, apabila kerja hampir selesai, Imran mengajak Aisyah berjalan-jalan sebentar di sekitar kampung. Jalan tanah merah itu licin selepas hujan malam sebelumnya, tetapi mereka berdua berjalan perlahan, mendengar desiran angin di hutan dan bunyi anak sungai dari kejauhan. "Tahukah awak," kata Imran perlahan, "setiap kali saya buat kerja amal, saya rasa hidup saya lebih bermakna. Dan saya sangat menghargai orang yang sentiasa berbuat baik seperti awak." Aisyah terhenti seketika, tidak berani menjawab. Jantungnya berdegup kencang, tetapi akal warasnya masih mengingatkan. Dia seorang duniawi, Aisyah seorang ahli agama. Di antara mereka ada jurang yang tidak boleh dilangkaui. Malam itu, ketika rombongan berehat di sebuah rumah panjang, semua orang berkumpul minum teh dan menyanyikan lagu-lagu rakyat. Aisyah duduk di satu sudut, memandang api unggun yang marak dan melihat Imran di seberang sana.
Dia tidak menyanyi, hanya dia memerhatikannya, seolah-olah ingin mengukir image itu dalam ingatannya. Pada ketika itu, Aisyah sadar jurang itu masih ada, tetapi ikatan di antara mereka semakin kuat, dan lambat laun salah seorang daripada mereka perlu berdepan dengan kebenaran. Lawatan amal itu berakhir pada lewat petang keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang, Aisyah duduk di tepi tingkap kereta, melihat banjaran gunung yang semakin menghilang di belakang. Imran memandu perlahan, matanya sesekali mengerling, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak terluah. Suasana di dalam kereta senyap, hanya bunyi angin yang menderu melalui celah tingkap. Apabila tiba di kuil, Imran membantu memindahkan baki barang-barang. Sebelum pergi, dia berhenti di beranda, memandang Aisyah lama, lalu berkata perlahan, "Terima kasih kerana sudi ikut. Lawatan kali ini sangat berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya." Aisyah menunduk. "Saya hanya menjalankan tugas saya." Tetapi di dalam hatinya, dia tahu apa yang dikatakan Imran membawa makna yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Imran masih kerap datang ke kuil. Tetapi setiap kali bertemu, pandangan matanya bukan lagi sekadar pandangan seorang penganut kepada seorang sami perempuan. Ia lebih dalam, seolah-olah membawa soal yang belum terjawab. Suatu petang, ketika semua orang sibuk di dapur, Imran mencarinya di taman belakang kuil, di mana Aisyah sedang memangkas pokok. Dia menghulurkan sehelai selendang sutra berwarna coklat muda. "Saya nampak di pasar tani. Saya rasa ia sesuai untuk awak pakai bila cuaca sejuk." Aisyah sedikit terkejut. Dia memegang selendang itu, merasakan kehangatan dari tapak tangan Imran yang masih terasa. "Awak tak sepatutnya beri saya hadiah pribadi macam ni," katanya, suaranya perlahan. Imran tersenyum, tetapi matanya kelihatan sedih. "Saya tahu, tapi ada perkara yang orang lakukan bukan kerana sebab tertentu, tetapi hanya kerana ingin melakukannya." Kata-kata itu membuatkan hati Aisyah bergetar. Dia menggenggam selendang itu perlahan, lalu cepat-cepat menyimpannya ke dalam saku jubahnya, seolah-olah ingin menyembunyikan perasaan yang sedang bergelora di dada. Malam itu di bilik kecilnya, Aisyah duduk di hadapan meja kayu sambil membaca mantra di bawah cahaya lilin, tetapi perkataan-perkataan itu kabur di matanya. Image Imran, kata-katanya, dan pandangannya seperti bara api yang menyelinap masuk, membakar perlahan di dalam jiwanya. Suatu pagi, langit baru sahaja cerah selepas hujan semalaman. Aisyah sedang membersihkan beranda kuil apabila Imran datang. Dia membawa sebakul buah-buahan segar dan meletakkannya di atas meja batu berhampiran pintu gerbang. "Hari ini syarikat saya buka cawangan baru, tapi sebelum ke sana saya nak singgah sini dulu," kata Imran. Suaranya lembut, tetapi pandangan matanya tetap sama, hangat, dalam, dan seolah-olah hanya untuknya. Aisyah menjemputnya minum secawan teh panas. Mereka berbual seketika sebelum Imran berdiri mengeluarkan sebuah buku berkulit lama dari sakunya. "Saya terbaca buku ni dan rasa awak akan suka. Bukan hadiah pribadi, cuma beberapa halaman tulisan yang menarik tentang meditasi dan ketenangan jiwa," katanya dengan suara garau. Ketika Aisyah mengambil buku itu, jari mereka bersentuhan ringan, hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuatkan kedua-duanya terhenti seketika. Tepat pada masa itu, dari jauh, satu susuk tubuh sedang menghampiri. Mak Cik Kiah, penganut yang sering berada di kuil. Mak Cik Kiah berhenti, matanya melirik ke arah bakul buah, buku, dan jarak dekat antara Imran dan Aisyah. Senyuman samar terukir di bibirnya. "Selamat pagi, Encik Imran. Selamat pagi, Aisyah. Seronok berbual pagi ni ya," katanya dengan nada separuh bergurau, separuh menyindir.
Aisyah dengan tenang merapatkan tangannya. Ya, Encik Imran datang melawat. Tetapi di dalam hatinya, dia terasa pedih. Dia tahu pandangan seperti ini akan disusuli dengan bisikan-bisikan. Imran juga diam, hanya mengangguk kepada Makcik Kiah sebelum meminta diri. Apabila Makcik Kiah telah hilang dari pandangan, Aisyah berdiri lama di beranda. Dia tidak takut dengan kabar angin yang jahat untuk dirinya, tetapi dia paling takut ia akan menyentuh batas yang cuba dipertahankannya. Batas antara seorang ahli agama dan seorang lelaki duniawi. Malam itu, ketika semua orang selesai membaca mantra, Aisyah pulang ke bilik dan membuka buku pemberian Imran. Di antara helaian kertas, dia terkejut melihat secebis nota kecil terselit di dalamnya, hanya beberapa perkataan. Ada perkara yang saya tidak berani katakan di kuil. Perkataan itu, walaupun sedikit, membuatkan jantungnya berdegup lebih kencang di malam yang sunyi. Sejak pagi Makcik Kiah terserempak dengan mereka. Imran jarang singgah di kuil, tetapi setiap kali datang, dia tinggal lebih lama dari biasa. Aisyah menyangka lelaki itu cuba menjaga jarak, tetapi sebenarnya ia hanya membuatkan setiap pertemuan menjadi lebih bermakna. Suatu petang, ketika matahari mula terbenam di sebalik banjaran pokok, Imran muncul dengan penampilan yang berbeza. Dia tidak membawa hadiah, tidak tergesa-gesa melakukan apa-apa. Hanya berdiri di halaman memandang Aisyah yang sedang menyiram pasu-pasu bunga kekua kuning. Boleh kita bercakap di beranda sekejap? Suaranya garau dan sedikit serak, seolah-olah menahan banyak perkara yang belum terluah. Aisyah teragak-agak sebelum melangkah ke arahnya. Mereka berdua duduk di tangga kayu. Angin lembut membawa haruman bunga kekwa. Imran memandang tepat ke matanya. Pandangannya tidak lagi mengelak. Aisyah, sejak pertama kali saya jumpa awak di kuil, saya nampak awak berbeza daripada semua orang yang pernah saya kenal. Saya tak sangka seorang sami perempuan boleh buat saya berdebar macam ni. Saya tahu salah untuk saya cakap, tapi saya tak nak sembunyikannya lagi. Kata-kata Imran jatuh ke dalam keheningan. Aisyah terasa seluruh tubuhnya kaku. Dia tahu saat ini akan tiba, tetapi tidak menyangka ia akan begitu terus terang. Jangan cakap macam tu, dia cuba menjaga suaranya agar tetap tenang. Saya seorang ahli agama, kita tak boleh. Imran tersenyum sedih. Saya tak minta awak tinggalkan semua ni. Saya cuma nak awak tahu ada seseorang yang sentiasa hargai dan nak lindungi awak dalam apa jua cara sekalipun. Aisyah menundukkan pandangannya, tangannya menggenggam hujung jubah perangnya. Sebahagian hatinya ingin melangkah mundur untuk melindungi sumpahnya. Sebahagian lagi bergetar di hadapan keikhlasan dalam pandangan mata itu. Sebelum pergi, Imran menambah satu lagi ayat. Kalau satu hari nanti awak perlu tinggalkan tempat ni, ingatlah yang saya sentiasa menunggu. Apabila bayangnya hilang di sebalik pintu gerbang kuil, Aisyah berdiri kaku untuk masa yang lama. Kata-kata Imran seperti benih yang baru jatuh ke tanah. Dia tahu jika dibiarkan bercambah, segalanya tidak akan sama lagi. Beberapa hari selepas pengakuan Imran, Aisyah cuba menyibukkan diri dengan kerja-kerja di kuil untuk mengusir fikiran yang bercelaru. Dia mengelak waktu-waktu yang mungkin akan terserempak dengan Imran, tetapi ironinya, semakin dia mengelak, semakin dia sadar bayangan lelaki itu tetap ada di dalam fikirannya. Suatu pagi ketika sedang menyapu daun di halaman, Aisyah terdengar bisikan Makcik Kiah dengan beberapa penganut lain. Nampak tak sami perempuan muda tu? Sejak kebelakangan ni, asyik ada usahawan muda datang. Entah apa yang mereka bualkan. Gelak tawa kecil selepas itu membuatkan hati Aisyah pilu. Dia tidak pernah peduli dengan fitnah.
Tetapi kali ini, dia tahu ia boleh menjejaskan nama baik kuil dan ketua Sami, Puan Suraya. Petang itu, Puan Suraya memanggil Aisyah ke biliknya. Suara ketua Sami itu tetap tenang, tetapi pandangannya lebih serius dari biasa. Aisyah, baru-baru ni saya ada dengar beberapa kabar angin. Saya tak nak percaya, tapi sebagai seorang ahli agama, kamu perlu jaga jarak dengan orang luar. Saya tak larang kamu berhubung, tapi semuanya mesti jelas. Elakkan dari disalah tafsir oleh orang ramai. Aisyah menunduk. Saya faham, Puan. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu dia tidak boleh memutuskan semua hubungan dengan Imran kerana lelaki itu masih salah seorang penderma terbesar kuil dan kerana hatinya belum cukup dingin untuk membuangnya sepenuhnya. Malam itu, ketika semua orang sedang membaca mantra, Imran tiba-tiba muncul membawa beberapa bahan binaan untuk projek baru. Aisyah melihatnya dari jauh, cuba kelihatan tenang, tetapi sempat menangkap pandangan mata Imran yang mencarinya di tengah-tengah orang ramai. Selepas sesi bacaan mantra, Imran hanya sempat berkata sepatah ayat ketika Aisyah melintasinya. Awak okey? Aisyah tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan sebelum berlalu pergi. Tetapi di dalam dirinya, nasihat Puan Suraya dan pandangan risau Imran sedang menariknya ke dalam satu pusaran yang sukar untuk dilepaskan. Di halaman, angin malam meniup barisan pokok, membawa bunyi daun berdesir, seperti amaran bahwa badai sebenar akan datang. Suatu malam hujung minggu, hujan turun dengan lebat. Kuil menjadi sunyi. Hanya cahaya pelita minyak yang malap di dalam bilik Aisyah. Dia sedang merapatkan tangan membaca mantra apabila terdengar ketukan perlahan di pintu. Apabila dibuka, dia terkejut melihat Imran berdiri di situ. Kemejanya basah lencun, wajahnya pucat lesi. Maafkan saya tahu tak sesuai datang waktu macam ni, tapi saya perlu jumpa awak, katanya, suaranya serak dan sedikit bergetar. Aisyah segera menjemputnya masuk ke ruang tamu kecil berhampiran pintu gerbang kuil. Imran duduk, tangannya digenggam erat, matanya memandang ke lantai. Lama kemudian, barulah dia bersuara. Syarikat saya baru ditipu oleh rekan kongsi dalam satu kontrak besar. Mereka guna klip-loops undang-undang untuk ambil barang dan melarikan diri. Saya mungkin akan kehilangan hampir semua modal. Aisyah diam mendengar bunyi hujan di luar. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, hanya menuangkan secawan teh panas dan meletakkannya di hadapan Imran. Imran mengambilnya, tetapi tangannya masih menggeletar. Saya tak takut hilang duit sebanyak saya takut hilang kepercayaan. Dulu dengan bekas tunang saya, sekarang ni pula, saya tak tahu siapa lagi yang boleh saya percaya, katanya dengan suara tertahan. Aisyah memandangnya lama. Pada ketika itu, dia lupa akan jurang antara seorang Sami dan seorang lelaki. Dia hanya melihat seorang insan yang sedang menderita, memerlukan tempat untuk bersandar. Awak penat, tak kira apapun di luar sana. Di sini awak boleh duduk diam sekejap, katanya perlahan. Imran mengangkat muka, pandangannya bertemu dengan mata jernih Aisyah. Seketika, titisan air hujan bercampur dengan air matanya. Dia memalingkan muka, seolah-olah takut terlalu banyak yang terdedah. Sebelum meninggalkan kuil, Imran berdiri lama di bawah beranda, memandang tirai hujan. Dia berkata perlahan, hampir seperti berbisik pada diri sendiri. Saya tak tahu kenapa, tapi bila dekat dengan awak, saya rasa lebih tenang. Aisyah menutup pintu selepas Imran pergi, bersandar pada dinding, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu sejak saat itu, ikatan di antara mereka bukan lagi sekedar perasaan. Ia telah menjadi satu pertalian yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Sejak malam hujan itu,
Imran masih kerap singgah ke kuil, malah lebih kerap dari sebelumnya. Setiap kali datang, dia membawa sesuatu. Kadang-kadang beberapa kampit beras, kadang-kadang cat, simen, atau sekadar sebakul buah-buahan segar. Setiap kali bertemu Aisyah, dia akan mencari cara untuk bertanya kabar, berbual beberapa patah kata. Pada mulanya, para penganut menyangka dia hanya seorang penderma yang bersemangat, tetapi lama-kelamaan pandangan mereka berubah, menjadi lebih ingin tahu dan perbualan semakin banyak. Makcik Kiah berbisik kepada rakan-rakannya, "Budak Imran tuh bukannya tak ada kuil lain nak didermakan. Kenapa asyik datang sini, lepas tu jumpa sami perempuan muda tu pula?" Aisyah mula merasa tertekan. Dia tahu ketua Sami telah mendengar bisikan-bisikan itu, dan jika keadaan berterusan, lambat laun dia akan disoal siasat. Dia sengaja menjaga jarak, mengelak bertemu Imran jika tidak perlu. Tetapi Imran seolah-olah tidak perasan, atau sengaja tidak mau perasan. Suatu tengah hari, ketika semua orang berehat, dia membawa sebuah pasu orkid putih yang sangat cantik. Saya rasa ia sesuai untuk halaman kuil. "Tolong saya pilih tempat nak letak ya," katanya. Matanya seolah-olah merayu agar Aisyah tidak menolak. Aisyah menjawab perlahan, "Letak saja di sini, nanti saya minta orang lain alihkan." Imran memandangnya beberapa saat. Senyuman di bibirnya perlahan-lahan pudar. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya meletakkan pasu bunga itu dan melangkah keluar dari pintu gerbang. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di dalam biliknya, memandang pasu orkid putih di beranda. Dia nampak dengan jelas kesabaran Imran perlahan-lahan berubah menjadi keinginan untuk meluahkan perasaan, dan itulah yang membuatkan sempadan di antara mereka menjadi semakin rapuh. Di luar, angin malam meniup melalui bumbung genting, diiringi bisikan beberapa penganut yang sedang menyapu halaman. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata-kata, setiap pandangan curiga itu sedang menolak Aisyah ke dalam situasi yang memaksanya untuk membuat pilihan. Pagi itu, langit kelabu pekat, kabus rendah seolah-olah memberi isyarat hujan lebat akan turun. Aisyah sedang menyediakan makan tengah hari apabila seorang Sami muda berlari masuk. Ketua Sami panggil. Aisyah melangkah masuk ke bilik, melihat Imran sudah duduk di situ. Wajahnya serius tetapi tidak dapat menyembunyikan rasa cemas. Puan Suraya duduk di meja kayu, tangannya memegang tasbih, pandangannya tajam tetapi tenang. "Saya panggil kamu berdua ke sini," Puan Suraya memulakan, "kerana sejak kebelakangan ni terlalu banyak cakap-cakap tentang hubungan kamu berdua. Aisyah, kamu seorang ahli agama. Imran, kamu seorang penganut. Kita semua tahu batas yang perlu dijaga, tetapi apa yang sedang berlaku boleh membuatkan orang luar salah faham." Aisyah menunduk, suaranya perlahan. "Saya minta maaf, Puan, saya akan lebih menjaga jarak." Imran memandangnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Puan Suraya mengangkat tangan menghalangnya. "Imran, saya tahu kamu berniat baik pada kuil, tetapi kebaikan tidak boleh disalahartikan orang. Kamu patut pertimbangkan cara kamu menunjukkannya agar dapat membantu kuil tanpa menyusahkan Aisyah." Bilik itu senyap seketika. Imran menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, "Saya faham, Puan, tetapi jika ia hanya salah faham, perlukah kami saling mengelak seperti orang asing?" Puan Suraya memandangnya tepat, matanya dalam dan tegas. "Bukan mengelak, tetapi menjaga. Menjaga hati kita agar tetap suci, menjaga agar orang lain tidak terbeban. Jika perasaan itu benar-benar tulus, ia akan tetap ada, walaupun tidak perlu kerap bertemu." Kata-kata itu jatuh ke dalam hati Aisyah seperti batu.
Dia tahu Puan Suraya betul, tetapi dia juga tahu jarak yang diminta oleh ketua SAMI itu akan menjadi cabaran terbesar buatnya dan Imran. Apabila keluar dari bilik itu, Imran berjalan perlahan di sebelahnya, tidak berkata sepatah pun. Hanya apabila hampir tiba di pintu gerbang kuil, dia berkata perlahan, "Mungkin saya akan jarang datang, tapi awak kena ingat, saya tak pernah anggap awak orang asing." Aisyah berdiri kaku memandang bayang Imran yang semakin menjauh, hatinya terasa kosong yang amat sangat. Hujan mula turun, bercampur dengan bunyi daun berdesir, seolah-olah menambah lapisan kabur pada segalanya. Selepas pertemuan di bilik ketua SAMI, Imran benar-benar jarang datang ke kuil. Aisyah menyangka itu akan membantunya menenangkan hati, tetapi kekosongan yang ditinggalkan Imran membuatnya lebih keliru. Setiap petang ketika menyapu halaman, matanya secara tidak sadar akan memandang ke arah pintu gerbang, menanti susuk tubuh yang dikenalinya. Tetapi pintu kayu itu tetap tertutup, hanya terbuka untuk penderma yang datang silih berganti. Hampir sebulan berlalu, sehinggalah suatu malam hujan lebat, Imran tiba-tiba muncul. Dia memakai jaket gelap, wajahnya letih, rambutnya basah kuyup. "Saya minta maaf datang waktu ini," katanya dengan suara serak, "tapi saya perlukan pertolongan awak." Mereka duduk di bawah beranda kuil, bunyi hujan turun dengan lebat. Imran memberitahu bahwa ibunya, Puan Zaiton, baru saja dimasukkan ke hospital selepas diserang stroke ringan. Ibunya seorang yang tegas, jarang bergaul dengan orang asing, tetapi mempunyai pandangan yang baik terhadap SAMI perempuan. "Ibu saya nak jumpa seorang SAMI untuk berbual. Saya terus teringat pada awak," kata Imran, matanya penuh harapan. Aisyah teragak-agak. Dia tahu untuk keluar, terutamanya ke rumah seorang penganut, memerlukan kebenaran ketua SAMI. Tetapi dalam keadaan ini, menolak serta-merta adalah terlalu kejam. "Biar saya maklumkan pada ketua SAMI dulu. Kalau dia izinkan, saya akan pergi," jawabnya. Imran mengangguk perlahan, tetapi matanya bersinar lega. "Terima kasih, sekejap pun cukuplah ibu, saya pasti gembira." Malam itu, selepas Imran pergi, Aisyah duduk lama di hadapan pelita minyak. Dia tidak tahu sama ada dia bersetuju kerana belas kasihan terhadap orang sakit, atau kerana sebahagian lain dalam dirinya yang tidak henti-henti berdebar setiap kali Imran muncul. Di luar, hujan masih turun. Setiap titisan terasa berat seperti detak waktu, memberi isyarat pertemuan yang akan datang, mungkin akan mengubah segalanya. Pagi keesokannya, selepas meminta dan mendapat kebenaran ketua SAMI, Aisyah bersama Imran pergi ke hospital melawat Puan Zaitun. Dalam perjalanan, Imran tidak banyak bercakap, hanya sesekali berpesan beberapa perkara kecil. "Ibu saya orangnya cerewet, tapi awak jadi diri sendiri saja. Dia hargai orang yang ikhlas." Bilik hospital itu terletak di tingkat atas, tingkapnya menghadap langit yang berkabus. Puan Zaiton terbaring di atas katil, tubuhnya kurus, tetapi pandangannya masih tajam. Apabila melihat Imran masuk bersama seorang SAMI perempuan muda, keningnya sedikit terangkat. "Ini siapa?" Suaranya penuh rasa ingin tahu dan menyelidik. Imran tersenyum nipis. "Ibu, ini SAMI perempuan Aisyah dari kuil yang Imran selalu pergi. Imran jemput dia datang untuk doakan kesehatan ibu." Aisyah merapatkan tangan, suaranya lembut. "Saya doakan makcik cepat sembuh." Puan Zaiton mengangguk perlahan, matanya seolah-olah meneliti setiap gerak-geri Aisyah. Selepas beberapa ayat basa-basi, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu dengan Imran kenal sejak bila? Saya tengok dia ni bukan jenis rapat dengan orang, terutamanya perempuan." Aisyah menjawab dengan tenang, "Kami hanya bertemu di kuil semasa Encik Imran datang membuat kerja amal."
Puan Zaitun memandangnya lebih lama, seolah-olah ingin membaca sesuatu dari matanya. Kemudian, dia tersenyum nipis, tetapi senyuman itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Kara, kamu bercakap tenang, bagus. Tapi dunia ini banyak godaan, jaga hati itu baik-baik ya. Kata-kata itu, walaupun lembut, terasa seperti satu ujian bagi Aisyah. Dia mengangguk, tidak membela diri, hanya diam-diam membaca sepotong mantra mendoakan kesejahteraan Puan Zaitun. Sepanjang masa itu, dia dapat merasakan pandangan Puan Zaitun tertumpu padanya, bukan dengan niat jahat, tetapi penuh dengan penelitian. Apabila meninggalkan hospital, Imran menghela nafas lega. Ibu saya memang susah nak suka orang, tapi hari ini dia tak tunjuk muka masam. Itu petanda baik. Aisyah tersenyum nipis, tetapi di dalam hatinya dia tahu wanita itu tidak akan mudah membiarkan sesiapa sahaja masuk ke dalam hidup anaknya, apatah lagi seorang sami perempuan sepertinya. Di luar, angin pagi terasa sejuk. Dia menarik jubah perangnya perlahan. Hatinya terasa cabaran di hadapan, bukan sahaja datang dari masyarakat, tetapi juga dari keluarga Imran sendiri. Selepas pertemuan di hospital, Aisyah menyangka keadaan akan reda, tetapi hanya beberapa hari kemudian, Imran singgah di kuil dengan wajah yang muram. Dia memberitahu bahwa ibunya, walaupun tidak berkata secara terus terang, tetapi melalui cara bertanya dan ayat-ayat sindiran, dia tahu ibunya tidak mahu dia terlalu rapat dengan Aisyah. Ibu kata seorang sami tak boleh jadi sebahagian daripada keluarga, kata Imran, suaranya perlahan. Saya tahu ibu cuma risaukan saya, tapi dia tak faham, ini bukan perkara main-main. Aisyah diam. Dia faham Puan Zaitun bercakap benar mengikut logik biasa, dan itu menjadikan hubungan antara dia dan Imran semakin rapuh. Tetapi sebelum sempat mencari jalan penyelesaian, satu lagi berita datang. Petang itu, ketika Aisyah sedang menyapu halaman, seorang wanita muda berpakaian pejabat muncul di hadapan pintu gerbang kuil. Dia bersolek kemas, rambutnya ikal mayang, pandangannya tajam. Saya cari Imran, dengar kata dia selalu ada di sini, kata wanita itu, suaranya lembut tetapi dingin. Aisyah menjawab perlahan, dia tiada di sini, Cik boleh tinggalkan pesanan. Wanita itu tersenyum sinis. Saya Liana, bekas teman wanita Imran. Saya rasa sami perempuan macam awak pun tahu siapa saya. Sebelum Aisyah sempat bertindak balas, Liana menyambung. Dia pernah sangat sayangkan saya. Kami putus sebab salah faham. Sekarang saya dah kembali dan saya tak akan biarkan sesiapa pun, termasuk orang macam awak, masuk campur. Selepas berkata begitu, Liana pergi, meninggalkan bau minyak wangi yang kuat di udara. Aisyah berdiri kaku, tangannya masih menggenggam penyapu, jantungnya berdegup kencang. Malam itu Imran muncul, kelihatan letih seperti baru melalui hari yang tegang. Apabila Aisyah menyebut tentang Liana, pandangan matanya menjadi gelap. Dia datang jumpa saya, kata nak berbaik semula, tapi saya dah tak ada perasaan. Saya takut dia akan datang ke kuil buat masalah pada awak. Aisyah memandangnya tepat. Encik Imran, saya cuma harap semua ni tak menjejaskan kuil. Ini tempat yang suci. Imran mengangguk, tetapi matanya menunjukkan tekad yang jelas. Tak kira siapa cakap apa, saya tak akan biarkan sesiapa pun sakitkan awak. Di luar, bulan sabit tergantung di langit gelap, nipis dan rapuh, sama seperti cinta senyap yang cuba mereka pertahankan. Sejak pertemuan di pintu gerbang kuil, Liana tidak muncul lagi, sekurang-kurangnya tidak di hadapan Aisyah. Tetapi tanda-tanda kehadirannya mula menyelinap masuk dengan cara yang tidak menyenangkan.
Suatu pagi, Makcik Kiah membawa sehelai keratan akhbar dalam talian ke kuil dan menunjukkannya kepada sekumpulan penganut. Baca ni, nampak tak? Mereka tulis pasal seorang usahawan muda ada gosip dengan sami perempuan. Artikel itu tidak menyebut nama secara spesifik, tetapi butiran tentang umur, pekerjaan, dan gambar kabur di hadapan pintu gerbang kuil sudah cukup untuk mereka yang tahu cerita itu mengenalinya. Aisyah melihat sekilas, hatinya jatuh. Dia tahu sumber berita ini tidak lain dan tidak bukan ialah Liana. Orang yang pernah berkata tidak akan membiarkan sesiapa masuk campur antara dia dan Imran. Petang itu, Imran datang ke kuil, wajahnya tegang. Saya minta maaf, saya tahu Liana dalang semua ni. Dia nak paksa saya kembali padanya dengan cara memburukkan nama awak dan kuil, katanya dengan nada marah. Aisyah menenangkannya. Encik Imran, jangan ikut perasaan. Bila dah jadi gosip, lagi kita bertindak balas, lagi orang akan bercakap. Yang penting, kita jaga nama baik kuil. Tetapi badai tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sekumpulan orang asing datang ke kuil, ingin bertemu Ketua Sami, mengatakan mereka prihatin tentang menjaga nama baik agama. Walaupun Puan Suraya menjelaskan dengan bijak, pandangan mereka masih penuh dengan keraguan. Malam itu, Aisyah tidak dapat tidur. Dia duduk di beranda, memandang cahaya bulan yang membasahi halaman kuil. Imran ada menghantar mesej, bertanya khabar, tetapi dia tidak menjawab. Dia faham dengan jelas, jika perasaan ini diteruskan, bukan sahaja dirinya, tetapi seluruh kuil akan menanggung tekanan yang berat. Angin malam bertiup, membawa bunyi daun berdesir, seperti satu amaran. Di dalam hati Aisyah, satu keputusan mula terbentuk, satu keputusan yang mungkin akan menyakitkan kedua-duanya, tetapi satu-satunya cara untuk melindungi perkara yang paling penting. Pagi itu, Aisyah meminta untuk bertemu dengan Ketua Sami secara pribadi. Di dalam bilik kecil yang berbau kemenyan itu, dia merapatkan tangan, suaranya tenang, tetapi matanya kelihatan sedih. Saya rasa sudah tiba masanya untuk saya betul-betul menjaga jarak dengan Encik Imran. Saya tak mau karena saya, kuil mendapat nama buruk. Puan Suraya memandangnya lama, lalu mengangguk perlahan. Aisyah, saya tahu keputusan ini sukar untuk kamu. Tetapi, jika kamu sudah berfikir untuk kebaikan semua, maka bertegaslah. Perasaan yang benar-benar suci tidak akan pudar ditelan masa. Petang hari yang sama, Imran datang ke kuil seperti biasa. Tetapi kali ini, Aisyah menyambutnya dengan sikap yang dingin. Encik Imran, mulai hari ini, saya harap Encik kurangkan datang ke sini. Saya tak mau gosip ini terus merebak. Encik juga patut tumpukan pada penyelesaian masalah Encik sendiri. Imran terhenti, pandangannya menjadi gelap. Sebab gosip atau sebab awak nak putuskan hubungan? Aisyah menunduk, keheningan yang panjang menyelubungi mereka. Imran melangkah setapak ke hadapan, suaranya tertahan. Awak fikir saya akan biarkan orang buat cerita dan kemudian saya berundur macam tu saja? Awak fikir perasaan saya pada awak ni boleh berakhir dengan satu ayat, kurangkan datang? Aisyah mengangkat muka. Buat pertama kalinya memandangnya tepat, matanya berkaca tetapi tegas. Encik Imran, awak lebih tahu dari sesiapa pun, antara kita ada jurang yang tak boleh dilangkaui. Kalau awak betul-betul ikhlas, tolong biarkan saya tenang. Kata-kata itu seperti pisau yang menghiris hati Imran. Dia mengetap bibir, berpaling pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Bayangnya hilang di sebalik pintu gerbang kuil, meninggalkan halaman senja yang kekuningan di mana Aisyah berdiri sendirian, tangannya menggenggam jubah perangnya. Di luar, awan hitam berarak, angin bertiup kencang.
Di dalam hati Aisyah, badai juga baru sahaja bermula. Selepas hari itu, Imran tidak lagi muncul di kuil. Aisyah menyangka keadaan akan berangsur reda, tetapi kekosongan yang ditinggalkannya membuatkan hatinya terasa berat. Dia cuba memujuk diri, ini adalah perkara yang betul. Ini adalah cara untuk melindungi kuil, melindungi Imran. Tetapi setiap petang ketika menyapu halaman, matanya masih secara tidak sedar memandang ke arah pintu gerbang. Kemudian, pada suatu malam, ketika Aisyah sedang bersama sami lain menyediakan upacara sembahyang, seorang sami muda berlari masuk dengan cemas. Ada orang telefon, katanya Encik Imran kemalangan. Seluruh tubuh Aisyah terkejut. Tanpa berfikir panjang, dia berlari ke pintu gerbang, meminjam kereta seorang penganut untuk ke hospital. Jantungnya berdegup kencang, tangannya menggenggam jubah perangnya. Dia hanya takut jika dia tiba terlalu lambat. Apabila tiba di bilik kecemasan, dia melihat Imran terbaring di atas katil, lengannya berbalut, dahinya luka, tetapi mujur tidak membahayakan nyawa. Melihat Aisyah, dia tersenyum lemah. Awak datang juga? Saya tahu, walaupun awak cuba elak saya, kalau saya ditimpa musibah, awak pasti akan datang. Aisyah duduk di kerusi, cuba menjaga suaranya agar tetap tenang. Jangan banyak cakap, rehatlah. Tetapi di dasar matanya, kebimbangan telah mengkhianati semua kata-kata yang pernah diucapkannya untuk menjaga jarak. Imran menggeleng perlahan. Aisyah, hidup ni singkat. Saya dah hilang terlalu banyak benda sebab teragak-agak, sebab takut. Kali ni, walaupun awak tolak saya tak akan pergi jauh. Aisyah diam, perasaan hangat dan cemas bercampur baur. Dia tahu Imran ikhlas, tetapi dia juga faham jika perasaan ini diteruskan, kedua-duanya perlu membayar harga yang mahal. Di luar koridor, hujan turun dengan lebat. Badai di luar bergabung dengan badai di dalam hatinya, dan dia tahu satu pilihan yang muhtamat semakin hampir. Imran keluar dari hospital selepas beberapa hari. Kecederaannya tidak serius, tetapi cukup untuk memaksanya berehat. Dalam tempoh itu, dia hanya menghantar satu mesej ringkas kepada Aisyah. Bila saya dah sehat, saya nak jumpa awak sekali lagi, sekali saja. Aisyah berniat untuk tidak membalas, tetapi akhirnya dia menulis, baiklah. Pada hari yang dijanjikan, cuaca sejuk. Imran menunggunya di sebuah kedai teh kecil di lereng bukit yang menghadap ke lembah berkabus. Dia masih kelihatan kemas, tetapi jelas lebih kurus. Apabila Aisyah duduk, dia memandang tepat ke matanya, tanpa berselindung. Aisyah, saya nak awak tinggalkan kuil, bina hidup baru dengan saya. Saya tak janji kemewahan, tapi saya janji akan beri awak sebuah rumah dan ketenangan yang awak layak dapat. Tawaran itu, Aisyah pernah mengimpikannya, tetapi bukan dalam kehidupan sebagai seorang ahli agama. Dia dapat merasakan jantungnya berdegup kencang dan tahun-tahun pengorbanan serta amal ibadatnya kini diuji sehingga ke tahap tertinggi. Dia diam untuk masa yang lama sebelum berkata perlahan, Encik Imran, saya pernah terfikir kalau saya orang lain, dalam keadaan yang lain, mungkin saya dah setuju. Tapi saya Aisyah, seorang sami perempuan. Saya pilih jalan ini sebab saya nak jaga kesucian hati saya dan sebab saya percaya ada perkara yang lebih penting daripada cinta. Imran menggenggam tangannya, suaranya bergetar. Jadi, ini penolakan? Dia mengangguk perlahan, matanya berkaca. Bukan sebab saya tak sayangkan awak, tapi sebab saya sayanglah, saya tak boleh tarik awak ke jalan yang tiada penghujung. Mereka duduk di situ tanpa berkata apa-apa lagi. Hanya angin yang bertiup melalui beranda membawa bunyi loceng kuil dari kejauhan. Apabila meninggalkan kedai itu,
Imran berdiri memandang bayang Aisyah yang melangkah pergi. Susuk tubuh berjubah perangnya hilang perlahan-lahan di dalam kabut senja. Dia tahu dia baru sahaja kehilangan perkara paling berharga dalam hidupnya, tetapi pada masa yang sama, dia juga faham pilihan Aisyah adalah satu-satunya cara untuk kedua-duanya menyimpan kenangan terindah. Sejak hari itu, Imran tidak lagi muncul di kuil. Sesekali Aisyah mendengar kabarnya melalui cerita penganut. Syarikatnya telah melepasi krisis. Dia membuka cawangan baru dan masih aktif melakukan kerja amal, tetapi sentiasa memilih tempat lain untuk mengelak dari menjejaskan kuil. Manakala Aisyah, dia terus menjalani hari-harinya seperti biasa, dengan bunyi loceng pagi dan bacaan malam. Tetapi, setiap kali angin petang membawa haruman orkid putih dari beranda ke biliknya, dia akan teringat pasu orkid yang pernah diberikan Imran. Di tengah-tengah kehidupan yang sederhana itu, kenangan tentang Imran masih ada, bukan sebagai luka, tetapi sebagai satu sudut hangat yang disimpannya dengan rapi. Beberapa tahun kemudian, dalam satu upacara besar di kuil, rombongan amal Imran secara kebetulan datang. Di tengah-tengah orang ramai, pandangan mata mereka bertemu. Kedua-duanya tersenyum. Tiada lagi rasa sakit, tiada lagi penyesalan, hanya ketenangan. Mereka faham bahwa perasaan pada tahun-tahun itu tidak hilang, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam, penghargaan dan rasa syukur. Seperti dua orang yang berdiri di tebing sungai yang berbeda, tidak boleh menyeberang, tetapi masih memandang aliran yang sama, saling menjaga ruang yang jernih untuk satu sama lain. Kisah mereka meninggalkan pengajaran yang lembut, tetapi mendalam. Ada cinta yang tidak memerlukan pemilikan untuk menjadi sempurna. Kadang-kadang, mencintai adalah dengan melepaskan agar orang yang kita sayang dapat hidup di jalan yang dipilihnya, dan agar kenangan indah kekal selamanya di hati tanpa pudar ditelan masa atau kehidupan seharian. Bunyi loceng kuil bergema lagi di senja yang keemasan. Di tengah-tengah gema itu, Imran dan Aisyah masing-masing di tempat yang berbeza perlahan-lahan merapatkan tangan, tersenyum dan berterima kasih kepada takdir kerana pernah menemukan mereka. Hai semua, terima kasih kerana sudi mendengar. Korang tengah tonton dari mana ni? Cuba tinggalkan komen di bawah. Seronok juga kalau dapat tahu. Apa pendapat korang tentang cerita tadi? Saya harap ia memberi sedikit sebanyak manfaat atau hiburan untuk korang semua. Apa-apa pun, saya doakan semoga anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilimpahi ketenangan di mana sahaja anda berada. Kalau ada sesiapa antara korang yang ada kisah atau pengalaman menarik untuk dikongsi, jangan segan silu untuk tulis di ruangan komen ya. Saya suka baca cerita-cerita daripada korang semua. Mana tahu cerita anda boleh menjadi inspirasi untuk orang lain pula. Jaga diri baik-baik semua.